Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Amirah Syasha dalam 15 minit MMTV, edisi 30 Ogos 2023. Kita ke berita utama. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah falsafah di sebalik pembinaan masjid harus diselami dan difahami agar tidak menjadi monumen sepi. Titah Sultan Nazrin lagi banyak masa, usaha, belanja, sumber digunakan untuk membina masjid. Justru sewajarnya juga ia diperlengkapkan dengan usaha untuk mengimarahkannya. Memperkenankan penubuhan Majlis Perundingan Masjid MPM yang menerapkan elemen syura. Titah baginda penubuhan ini sebagai usaha menjentik perubahan minda dan budaya selain menghasilkan ramuan dan kaedah baru untuk mengimarahkan masjid di negeri tersebut. Menerapkan konsep Majlis Syura, MPM merupakan entiti baru yang diperkenal serta ditubuhkan buat pertama kali dan diharapkan dapat meningkatkan pengimarahan masjid-masjid di Perak melalui idea-idea segar yang dicetuskan dalam persidangan majlis itu kelak. Titah baginda lagi ahli-ahli MPM hendaklah berfikiran besar bagi membolehkan masjid berperanan secara lebih dinamik sekaligus diperdekakan dari kepompong pemikiran lama yang telah diformulasikan secara terancang oleh penjajah pada masa lalu dengan tujuan tersirat mahu membatasi peranan masjid kepada urusan-urusan ibadat yang ditakrifkan dengan dimensi yang sempit. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menolak permohonan 3 bekas penyokong Barisan Nasional untuk mencabar kelulusan Menteri Dalam Negeri berhubung usul tambahan UMNO yang tidak mempertandingkan 2 jawatan utama dalam pemilihan parti itu. Hakim Dato' Amirjit Singh memutuskan demikian selepas menolak permohonan ketiga-tiga mereka selaku pemohon untuk memulakan semakan kehakiman bagi mencabar arahan Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang membenarkan resolusi tidak bertanding untuk jawatan 2 tertinggi UMNO ketika Perhimpunan Agung Parti pada 2022 lalu. 3 individu selaku pemohon itu ialah bekas ahli UMNO cawangan Kampung Bukit C2 Lembah Pantai, Satariah Abdul Karim dan Zaidi Abdul Majid serta seorang bekas ahli MIC Lembah Pantai P. Velasamy. Beliau berkata mahkamah tidak boleh mendengar permohonan yang melibatkan parti politik seperti yang dinyatakan di bawah Seksyen 18C Akta Pertubuhan 1966. Justeru dengan keputusan itu, mahkamah juga membuat sebarang perintah untuk kos. Berdasarkan permohonan itu, ketiga-tiga individu itu menamakan Saifuddin, Kerajaan Malaysia, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS dan UMNO selaku responden. Polis Diraja Malaysia mengesahkan pihaknya telah menjalankan siasatan untuk merakam keterangan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama 2 lagi individu hari ini. Siasatan dibuat ekoran kenyataan beliau yang berkecenderungan menghasut bagi mendatangkan penghinaan atau membangkitkan perasaan tidak setia terhadap institusi diraja yang disiarkan sebuah portal akhbar 6 Jun lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zim berkata, keterangan Mahathir telah dirakam oleh pihak polis. Turut diambil keterangan bagi membantu siasatan adalah pengerusi mobilisasi proklamasi orang Melayu, Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan dan Datuk Marzuki Yahya. Kes siasat Unit Siasatan Jenayah Terkelas Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Menurut Muhammad Syuhaili, kes masih di peringkat siasatan dan orang ramai dinasihatkan agar tidak membuat spekulasi atau berkongsi maklumat yang salah sehingga mengganggu proses siasatan. Penganjuran Cape Chi Music Festival di Shah Alam Selangor bersempena sambutan 50 tahun KFC pada Sabtu lepas bukan dianjurkan oleh kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar menjelaskan pihaknya juga telah menghubungi penganjur dan meminta penjelasan mengenai kehadiran anak-anak tahfiz dari sebuah madrasah ke program tersebut. Jelasnya maklumat yang diterima, jemputan itu dibuat oleh pihak ketiga yang menaja golongan kurang bernasib baik, termasuklah anak-anak tahfiz dari sebuah madrasah masyarakat Rohingya.
Muhammad Naim turut menasihatkan semua pihak agar lebih berhati-hati dan menjaga sensitiviti agama, adab serta adat ketimuran dalam menganjurkan sebarang program. Sementara itu, beliau turut mengingatkan penganjuran program yang juga perlu mengambil kira kesesuaian pengisian serta penontonnya, termasuk dalam program yang melibatkan pelajar tahfiz dan anak muda. Kita kembali lagi. Suruhanjaya Pilihan Raya mengeluarkan sebanyak 304 kertas undi pos kepada yang berhak untuk mengundi secara pos bagi pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram. Setiausaha SPR Dato' Ikmaruddin Ishak berkata, pengeluaran kertas undi pos pada 28 Ogos lalu adalah oleh petugas pilihan raya di kedua-dua kerusi. Tambah Ikmaruddin, SPR mengingatkan semua pengundi pos membuat penandaan pada kertas undi, mengisi dengan lengkap dan betul borang pengisytiharan identiti serta segera mengembalikannya kepada pegawai pengurus sebelum pukul 5 petang pada hari mengundi 9 September depan. Dalam perkembangan sama, calon Pakatan Harapan Parlimen Pulai Suhaizan Kayat berharap Jabatan Imigresen akan menyediakan laluan khas di Tambak Johor dan link kedua pada 9 September depan bagi memudahkan pengundi yang bekerja di Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mereka. Menurutnya, perkara itu penting kerana kira-kira 30% daripada 167,108 pengundi Parlimen Pulai bekerja di Singapura. Seorang penganggur didakwa di Mahkamah Seksyen Melaka hari ini atas pertuduhan memukul jirannya dengan batang pengunci steering kereta hingga parah minggu lalu. Tertuduh Ahmad Baba, 53 tahun, mengaku tidak bersalah. Sejurus pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Muhammad Sabri Ismail. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa dengan sengaja mendatangkan cedera parah terhadap Zulhelmi Mat Yusof, 40 tahun, dengan menggunakan batang pengunci steering kereta sepanjang 54 cm di mana senjata tersebut juga jika digunakan dengan salah boleh menyebabkan kematian. Sabit kesalahan tertuduh boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun dan boleh juga dikenakan denda atau sebat mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Tertuduh yang tidak diwakili peguam tidak mengemukakan rayuan, sebaliknya mempertahankan tindakannya dengan alasan nyawanya turut diancam mangsa. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 24 Oktober depan untuk sebutan semula kes. Kita beralih ke berita luar negara. Seorang gadis berusia 17 tahun dilaporkan ditikam, diculik dan kemudian dibawa ke sebuah hospital oleh bekas teman lelakinya dalam kejadian di Ramanagara, India. Menurut polis, suspek bertindak menikam gadis itu secara tiba-tiba sebelum menculiknya berhampiran kolej mangsa. Apabila menyedari mangsa mengalami pendarahan, lelaki tersebut membawanya ke sebuah hospital untuk menerima rawatan. Rakaman sistem televisyen Lita tertutup CCTV hospital menunjukkan gadis berkenaan dibawa keluar dari sebuah kenderaan suspek. Malah beberapa orang awam cuba memberhentikan kenderaan itu namun gagal. Menurut sumber, gadis dan lelaki itu telah menjalin hubungan sejak 2020, namun ibu saudara gadis itu tidak merestui hubungan mereka sehingga menyebabkan konflik antara dua keluarga berkenaan. Berikutan itu, gadis tersebut mula mengelak daripada menemui suspek dan suspek kini ditahan polis untuk disoal siasat. Gara-gara mahu melakukan eksperimen mengenai burung, seorang saintis dari Jepun sanggup memakai topeng kepala haiwan itu selama setahun. Baru-baru ini, Profesor dari Tokyo University, Toshitaka Suzuki, berkongsi sekeping gambar memaparkan seorang lelaki sedang memakai topeng kepala burung gergasi di laman Twitter. Dilaporkan gambar itu dirakam di sebuah kawasan hutan yang terletak di wilayah Nagano. Pakar ornitologi
Menyedari bahawa setengah spesies burung mampu mengingat wajah manusia sekaligus akan berhenti berkicau apabila mengesan mana-mana individu mendekatinya. Menurut Toshitaka, rakan sekerjanya mengenakan topeng kepala burung itu selama setahun, namun eksperimen dilakukan gagal. Saya Saharuddin bin Nur Zaharin, berusia 35 tahun dan telah bersama KTMB pada tahun 2011 dan ditempatkan di depo ETS KTMB Batu Gajah dan telah berkhidmat selama 12 tahun sebagai juruteknik ETS. Saya ditempatkan di dalam unit teknikal dan waranti. Antara tugas-tugas saya adalah untuk memeriksa keadaan tren, mencari kerosakan tren serta membaik pulih keadaan tren yang rosak sebelum dikeluar untuk beroperasi. Di sini kita akan membuat pemeriksaan daily checking serta pemeriksaan harian dan bulanan untuk memastikan keadaan tren selamat sebelum keluar beroperasi. Kepentingannya adalah untuk memastikan tren keluar beroperasi selamat digunakan oleh pengguna untuk ke destinasi yang mereka ingin tuju. Saya memilih kerjaya kereta api kerana minat saya yang lebih mendalam dalam sektor kereta api serta ingin mencabar diri saya dalam melakukan kerja-kerja pengoperasian penyelenggaraan kereta api. Dalam masa yang sama, terdapat juga risiko yang tinggi di dalam pengoperasian tren elektrik ini, iaitu tren ini menggunakan overhead talian atas sebanyak 25 kV untuk pengoperasiannya. Ibu bapa saya juga merasa gembira dan berbangga dengan bidang yang saya pilih ini. Anak-anak saya juga merasa gembira kerana bapa mereka menjadi juruteknik di ETS KTMB. Jika diberi peluang meneruskan kerjaya ini, saya akan meneruskan kerjaya ini kerana minat saya yang mendalam sektor kereta api dan juga ingin menambah ilmu serta cabaran tren yang baru pada masa akan datang. Pengorbanan mereka selalunya tidak disedari, tetapi kesannya bergema di seluruh masyarakat kita. Semoga ucapan terima kasih kita kepada wira yang tidak didendam, yang membuat negara kita bergerak menjadi bukti semangat perpaduan dan kemajuan yang tidak berbelah bagi, yang mentakrifkan negara kita yang hebat. Selamat Hari Kebangsaan ke-66. Kita kembali lagi ke segmen Halal Niaga minggu ini. Sering dijadikan rujukan oleh ahli keluarga dan rakan-rakan bagi setiap dekorasi kerajaan seperti hantaran perkahwinan serta pertunangan, membuatkan Elina Razali tertarik untuk membuka perniagaan sendiri. Elina atau lebih mesra dikenali sebagai Kak Bunga membuka cawangan pertama Astana Florist Kreatif di Batu Pahat Johor sejak 2018. Servis-servis yang terdapat di Astana Kreatif ni seperti gubahan bunga hiasan, gubahan bunga bukit ataupun supply delivery service dan semua yang berkaitan dengan hiasan ataupun apa orang kata yang perlukan sentuhan kreatif. InsyaAllah anda semua boleh berjumpa kami di Astana Kreatif Florist dan kami akan bantu anda untuk merealisasikan apa saja gubahan yang anda perlukan. Walaupun berdepan dengan persaingan yang sengit, namun Kak Bunga terus menampilkan keunikan dan nilai eksklusif dalam melakukan gubahan kreatif mengikut cita rasa dan bajet pelanggan. Contohlah kalau ada pelanggan-pelanggan yang datang ke Astana Kreatif berminat dengan desain seperti ini, dia datang bersama 2 orang kawannya dan masing-masing minat dengan desain yang sama. Saya hanya mampu cakap minta maaf sangat-sangat sebab hasil yang kami hasilkan ini, gubahan yang kami hasilkan ini hanya untuk satu customer, satu desain untuk satu customer. Jadi customer akan rasa sangat apa orang kata special. Desain ni takkan jumpa kat rumah orang lain. Malaysia tidak menolak penjanaan tenaga nuklear tetapi perlu membuat pertimbangan lanjut sebelum integrasikannya ke dalam campuran tenaga negara, kata Menteri Ekonomi Rafizi Ramli.
Menurutnya, untuk menguruskan trilema tenaga, negara tidak menolak sebarang usaha sambil mengiktiraf potensi reaktor modular kecil SMR. Dalam pada itu, menyentuh kenyataan Rafizi, Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, kerajaan sedang mempertimbangkan nuklear dalam campuran tenaganya berikutan dasar pelepasan karbon SIFA. Tambahnya lagi, masih terdapat kebimbangan keselamatan dan keselamatan daripada orang ramai mengenai penjanaan tenaga nuklear. Beralih ke berita sukan. Malaysia melakar sejarah, muncul sebagai negara Asia pertama dipilih menjadi tuan rumah kejohanan bola sepak orang pekak dunia WFC keempat yang akan berlangsung di lokasi terpilih di sekitar Lembah Kelang pada 23 September hingga 7 Oktober depan. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Adam Adli Abdul Halim berkata, ia menjadi satu penghormatan Malaysia terpilih menjadi tuan rumah mengetepikan Korea Selatan yang turut membida untuk menganjurkan kejohanan tersebut. Beliau berharap pasukan negara dapat mempamerkan prestasi yang baik, lebih-lebih lagi mereka beraksi di tanah air sendiri dan secara tidak langsung mengangkat prestij sukan itu dalam kalangan orang pekak. Sementara itu, jurulatih skuad orang pekak negara, Muhammad Haris Lajid memaklumkan pihaknya mensasarkan kedudukan 10 terbaik daripada 20 negara yang telah pun mengesahkan kehadiran. Berita sukan selanjutnya, prestasi menakjubkan Erling Haaland yang meledak 36 gol pada musim pertamanya dalam Liga Perdana Inggeris membolehkan dia dinobat sebagai pemain terbaik lelaki Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional PFA. Haaland menewaskan beberapa pemain, antaranya John Stones, Devin De Bruyne, Saka dan Martin Odegaard serta bekas penyerang Tottenham, Harry Kane. Dalam pada itu, bintang England dan Aston Villa, Rachel Daly, pula dinobatkan sebagai pemain terbaik wanita. Anugerah itu dianjurkan oleh PFA bagi memberikan pengiktirafan kepada pemain lelaki dan wanita terbaik dalam bola sepak Inggeris pada tahun 2023. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 31 Ogos 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Amira Shasha. Sebelum itu, saya ingin titipkan pesanan untuk anda yang ingin memeriahkan lagi sambutan kemerdekaan ke-66 di dataran Putrajaya esok. Jangan lupa untuk menggunakan perkhidmatan awam untuk ke sana. Assalamualaikum dan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-66.